Ya, timbalan speaker. Tuan Speaker, saya merujuk kepada laporan audit Ketua Audit Negara, di mana dalam penutup Ketua Audit Negara mengatakan bahawa Kerajaan Persekutuan disarankan untuk meneruskan usaha meningkatkan hasil pendapatan melalui pelbagai sumber dan meningkatkan tadbir urus dalam pengurusan perbelanjaan awam supaya kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan berada dalam keadaan lebih kukuh. Saya tertarik dengan penutup ini, di mana bagi saya kalau kita nak memastikan terdapat tadbir urus yang baik, kita perlu ada 3 faktor yang penting. Yang pertama, kita mesti ada satu tadbir urus yang bersih, tanpa pembaziran, tanpa ketirisan. Perlu ada keterusan. Yang kedua, kita mesti ada kecekapan. Dan ketiga ialah kita mesti ada penjimatan. Kenapa saya kata begitu? Kita perlukan satu urus tadbir yang tegas, yang telus, supaya kita dapat jimat, dapat lebih banyak hasil. Maka apabila insiden di mana satu rombongan yang melibatkan 68 pegawai kementerian dan agensi pergi ke satu pesta pameran di Berlin di Jerman telah dibatalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya menyokong 100% keputusan Perdana Menteri kita. Ini telah menunjukkan kesungguhan Yang Amat Berhormat di mana beliau tidak berkompromi dalam tindakan yang merugikan dana awam dan inginkan satu reformasi dalam institusi penjawat awam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita inginkan supaya kita mencapai satu kedudukan kewangan negara yang baik, sudah pasti perkara-perkara sedemikian harus dihentikan. Maka saya ingin tanya, bolehkah beritahu kepada Parlimen apakah mana satu kementerian yang terlibat dalam insiden tersebut dan adakah tindakan telah diambil kepada mereka yang terlibat? Begitu juga saya merujuk kepada laporan audit yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek pembangunan rancangan Malaysia yang ke-12. Saya nak tekankan tentang faktor kecekapan. Kalau kita lihat kepada prestasi projek pembangunan rancangan ke-12 ini, di mana didapati ada 202 projek adalah sebagai projek sakit. Dan antara 202 projek ini, yang paling banyak projek yang menjadi projek sakit ialah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebanyak 72 projek. Paling banyak. Jadi saya harap supaya Kementerian Pendidikan boleh mengambil perhatian sepenuhnya terhadap masalah ini, supaya projek-projek sakit ini dapat diatasi dengan cepat, bagi ubat yang paling kuat supaya dia jadi projek yang tidak sakit. Sebab di kawasan saya sebagai contoh, saya dapati ada projek yang telah diluluskan untuk bina sekolah baru, tetapi telah dikategorikan sebagai projek sakit, telah lambat lebih daripada 5 tahun. Baru-baru ini projek tersebut nak diselesaikan, disiapkan. Jadi itu merugikan rakyat, merugikan murid-murid yang nak pergi ke sekolah dengan kesesakan, tak cukup, sekolah yang sedia ada tak cukup menampung permintaan. Jadi ini harus diatasi. Dan saya dapati, mengikut maklumat yang saya terima, kenapa banyak projek sakit di Kementerian Pendidikan adalah kerana pembinaan sekolah-sekolah baru ini dijalankan, dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Padahal mereka tidak mempunyai anggota yang mencukupi untuk mengawal semua pembinaan sekolah baru ini. Jadi kita ingin cadangkan supaya pembinaan sekolah-sekolah baru ini biarlah JKR yang menguruskannya untuk mengurangkan projek sakit ini. Seterusnya saya ingin bangkit satu lagi isu yang berkaitan dengan penjimatan. Kalau kita nak capai kepada sasaran supaya nisbah defisit
kepada KDNK mencapai sasaran kita iaitu sekitar 3%, maka sudah pasti penjimatan itu adalah penting. Sebab nisbah defisit adalah berkaitan dengan berapa hasil yang kita terima dengan belanja yang kita telah lakukan. Jadi di sini saya lihat selalunya projek kerajaan, harga tender mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan pasaran. Jadi sudah tiba masanya saya meminta supaya semua kementerian termasuk Kementerian Kewangan mengkaji harga yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Ya, saya beri satu contoh. Ini adalah jadual kadar kerja kejuruteraan awam dan bangunan yang disediakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia, JKL. Di mana semua kerja-kerja projek-projek kerajaan, semua tender-tender tersebut, mereka akan merujuk kepada jadual ini untuk mereka tender harga dia. Dan saya merujuk Timbalan Speaker. Ringkaskan, bahasa surat tamat. Yes, sedikit saja. Di sini saya merujuk kepada satu contohlah, pembenahan jalan 50 mm tebal lapisan. Ya, untuk bina jalan, harga dia ialah RM46.90. Ini ialah harga JKL. Semua akan ikut harga ini. Akan tetapi harga pasaran hari ini di luar sana kurang daripada RM30. Artinya harga yang ditetapkan oleh Jabatan JKL sendiri lebih tinggi daripada harga pasaran. RM30 dengan RM46. Lebih daripada 50% daripada harga pasaran. Kalau semua projek kerajaan boleh ikut harga pasaran, bayangkan, Timbalan Speaker, kita boleh buat lebih banyak projek dan kita boleh jimat lebih. Daripada kita bayar RM46, sebenarnya kita hanya perlu bayar RM30. Kenapa kita perlukan bayar dengan lebih? Sebab itu sudah tiba masanya kita perlu kaji dengan secara keseluruhan semua projek-projek kerajaan, harga dia, ya, supaya dia dapat mengikut dengan harga pasaran. Dengan itu, sekian. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ketua